bukan satu orang ustaz sandak di dinding. Nabi kita ni dia buat macam ni. Kita tanya macam mana ustaz, tak tahu. Tak tahulah, tok guru saya mimpi. Dia tak boleh. Buku yang bersambung pun di atas cerita demi cerita. Siapa rawinya secara bersambung sanad, sehingga kita tahu rawi itu tidak berbohong, tidak lupa, tidak tersilap, tidak ada nama yang dimasuk di celahan itu yang memasukkan maklumat yang tidak benar. Tidak ada. Agama-agama lain juga tidak ada. Sanad kemuliaan, keistimewaan yang hanya ada di dalam Islam. Tak ada. Orang Melayu cerita hantu hanjebat berdasarkan kepada hikayat Melayu lama, Salatus Salatin, buku sejarah Melayu. Itu sahaja. Tak ada sanad, tak tahu siapa pun penulis dia. Dia tu latar belakang apa, ada nama saja. Benarkah? Kerana dia saja yang cerita, kita terima dia saja. Mungkin dia bohong, mungkin dia exaggerate, mungkin dia tokok tambah cerita tu, tapi tak ada siapa nak boleh counter. Tidak ada rawi, tidak ada apa, hanya ada buku yang ditulis yang orang pun tak tahu dia ni siapa, latar belakangnya. Ada naskah lain yang diketemui di Portugis. Rupanya hantuah ni lain pula riwayat dia, lain pula watak dia. Sebahagian tu nampak macam Melayu, yang sana nampak macam dia berketurunan India, kan? Kita mungkin sangka dia orang utara pasal dia hang. Tapi maksudnya pun begitu orang percaya. Meninggallah Qasim Ahmad. Saya buat contoh, family dia boleh dengar saya kata ni. Dia ada tulis buku tentang hikayat hantu. Dia seorang sastrawan. Tapi yang menariknya, dia tak dapat terima hadis tu sebagai sahih. Banyak aspek diri Nabi, aspek sanad yang dia pertikaikan. Macam mana tahu dia test rawi ni, kalau kita try cikgu bakar kepada dia tu 5 orang cerita sampai hujung pun dah maklumat jadi macam lain. Dia andaikan dengan orang hak yang ada sekeliling. Dia tak tahu macam mana ahli hadis membedakan riwayat, menapis, membedakan, membuat perbandingan bagi ungkapan dan teks sehingga nak buat kesimpulan. Tapi cerita hantuah tu dia terima pula. Hadis tu dia payah nak terima. Tak apa. Saya nak ceritanya ialah demikian Islam yang tuan-tuan warisi ini, yang kita warisi ini, bukan satu orang ustaz sandak di dinding. Nabi kita ni dia buat macam ni. Kita tanya macam mana ustaz, tak tahu. Tak tahulah, tok guru saya mimpi. Dia tak boleh. Ini satu ilmu yang ada disiplin dia. Bagi mengetahui daripada mana hari pada Nabi buat, ia dilihat oleh sahabat, diriwayatkan tabi'in daripada sahabat, diriwayatkan tabi'in daripada tabi'in, diriwayatkan oleh rawi seterusnya dan rawi seterusnya sehingga sampai kepada pengumpul hadis. Dan kemudian orang yang mengambil hadis menilai bagi setiap perawi itu, bukan saja menilai kesalehannya, bukan dia semayang banyak, dahi dia hitam, dia solat banyak, sedekah banyak, tak. Dinukilkan oleh rawi mattasala sanaduhu binaqlin adlin thabit, yang dinakalkan oleh rawi yang adil dan dhabit, maksudnya keupayaan menjaga maklumat di sudut ingatannya, tulisannya terjaga, telah dibuktikan dia tak keliru pada akhir hayatnya, telah dibuktikan dia riwayat kepada berapa orang ambil daripada dia bunyi yang sama, anak murid yang belajar sama dengan dia riwayat benda yang sama, tak orang lain dengar macam lain, dia cerita macam lain. Semua sudut itu diuji sehingga disimpulkan fulan
berhak untuk meriwayatkan hadis. Kemudian itu pun masih ada lagi hadis yang pertikaikan, dibincangkan. Bila dia macam tadi, daripada, kenapa tak kata telah mengkhabarkan kepada kami, telah menghadiskan kepada kami, sedangkan dia ada rekod, dia daripada orang lain, rupanya dia tak jumpa. Dipertikaikan, dibincangkan. Kalau rawi itu masa umur dia 50 kuat ingat, tiba-tiba 70 anak-anak murid dia yang main zaman tu telah riwayatkan hadis dah berbeza dengan masa dia riwayat 50, dia tulis di situ ikhtalata bi akhiri umrihi, dia telah keliru pada akhir umurnya. Maka hadis-hadis yang diambil pada akhir umurnya tidak dianggap sebagai kuat. Semua aspek itu. Kemudian dia riwayat masa dia musafir ataupun masa buku dia ada di tangan dia. Kemudian diriwayat daripada orang Hijaz ataupun orang Syam. Semua aspek itu ahli hadis bahaskan, menjadi kutub khanah yang besar. Sebab tu saya kata, kalau special brand masuk kursus hadis, pandai dah dalam nak menyiasat. Karena ahli hadis, hadis yang diriwayatkan 1400 tahun dulu, mereka masih trace berapa perkataan Nabi yang mana bukan perkataan Nabi di dalam rangkap yang sama. Of course, manusia sebagian apa-apa enjin, mesin ataupun metodologi memang mungkin terdedah kepada, bila kita apply mungkin ada silap, tapi prinsipnya betul. Apply tu mungkinlah kadang-kadang bila apply rawi ni kita sangka dia sahih, orang lain kata no dia tak sahih. Kalau kata, bahkan ahli hadis membincangkan rawi yang namanya sama, takut keliru, kerana ada nama sama, hak seorang dhaif, hak seorang siqah. Arab nama sama kan, tu saya selalu kata gelaran kunyah banyak sama. Ataci agama tu hak domain Malaysia ni kan, ada domain Malaysia daripada dulu semua nama Abdul Rahman, hak Saudi. Cuba tengok Abdul Rahman Atullah, Abdul Rahman Bulaihi, semua Abdul Rahman, semua Abdul Rahman, nama sama, dan bin sama, rupanya gelaran berbeza.